Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membentangkan satu video mengenai projek pembangunan di bawah tajuk yang berkod GMJP 3093, iaitu subjek penilaian projek pembangunan. Dalam video ini saya akan membentangkan satu projek pembangunan yang melibatkan projek perumahan tereh setingkat. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya ialah Wan Ahmad Syazwan bin Razak. Nama matrik ialah 27093. Beberapa perkara saya akan terdapat beberapa perkara yang akan saya bincangkan mengenai projek perumahan tereh setingkat ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin membincangkan apa itu pembangunan. Okey, pembangunan ini merupakan salah satu konsep yang luas dan komprehensif, yang mana ia menjurus kepada berlakunya proses peningkatan secara berevolusi untuk mencapai maklumat tertentu. Okey, menurut Syekh Hussein Ali berpendapat bahawa pembangunan adalah tujuan untuk menaik taraf ekonomi sebahagian masyarakat, di mana pembangunan ini dapat mengubah taraf hidup sebuah masyarakat daripada tradisional kepada moden. Kemudian pada hari ini kita dapat lihat pembangunan ini merupakan satu aspek penting untuk negara Malaysia sebagai langkah utama menjadi sebuah negara yang maju dan moden dan setaraf dengan negara maju di luar sana. Semestinya pihak kerajaan boleh menyediakan beberapa bentuk perancangan pembangunan, sebagai contoh rancangan fizikal negara, rancangan struktur negeri, rancangan tempatan daerah dan rancangan kawasan khas. Setiap rancangan ini dapat memberikan satu perubahan yang lebih efisien, di mana di setiap kawasan itu boleh dilakukan pembangunan sebagai langkah untuk mengembangkan lagi kawasan itu menjadi lebih maju. Okey, di dalam pembentangan ini saya akan membicarakan satu projek yang mana menumpukan kepada projek hartanah di sesuatu kawasan yang telah saya pilih. Okey, kemudian dalam pembentangan ini saya akan membicarakan satu projek pembangunan yang menumpukan kepada projek hartanah di sesuatu kawasan. Hal ini dikatakan demikian kerana projek hartanah merupakan pembangunan sesuatu kawasan semata-mata pelaburan yang diingini oleh pelabur. Sebagaimana projek perumahan adalah salah satu projek yang boleh mendatangkan keuntungan kepada syarikat pemaju. Perkara ini boleh berlaku apabila terdapatnya permintaan dan penawaran pembeli terhadap rumah, menyebabkan syarikat pemaju mengambil peluang menjalankan projek perumahan tertentu. Seperti yang diceritakan dalam video ini, saya akan menceritakan bagaimana projek pembangunan perumahan itu dilaksanakan, di mana dalam video ini saya akan bincangkan mengenai projek perumahan tereh setingkat. Sebelum itu, syarikat pemaju melaksanakan projek perumahan, ianya perlu menjalankan satu kajian kemungkinan ataupun analisis yang lebih terperinci terhadap sesuatu pembangunan, iaitu projek perumahan setingkat. Kemudian dalam kajian ini ia melibatkan beberapa perkara utama, iaitu kajian kemungkinan lokasi, kajian kemungkinan pasaran, kajian kemungkinan reka bentuk, kajian kemungkinan keuangan dan kajian kemungkinan ekonomi. Oleh itu, setiap kajian tersebut akan dilakukan lebih terperinci dan mendalam agar sesuatu projek pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan lebih lengkap dan sempurna, dan ianya sekaligus dapat mengelakkan sebarang risiko yang akan ataupun berlaku semasa, sebelum dan selepas projek ini dilakukan. Okey, kemudian sebelum itu dalam video ini juga saya akan mengaitkan dasar perumahan negara dengan projek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan oleh pihak pemaju. Okey, dasar perumahan negara merupakan satu garis panduan hala tuju yang mana perancangan dan pembangunan sektor perumahan dalam negara. Matlamat dasar perumahan negara adalah untuk menyediakan rumah yang mencukupi, berkualiti dan mampu milik bagi meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Selain itu, dasar ini juga diperkenalkan adalah untuk menangani isu kemiskinan rakyat. Salah satu petunjuk sosial yang digunakan bagi mengukur kemampuan individu untuk memiliki rumah adalah pendapatan garis kemiskinan (PGNK). Selain daripada kemiskinan, individu yang berpendapatan yang kurang dan tidak mampu memiliki rumah sendiri, peningkatan kos sara hidup terutamanya harga barangan,
pengguna yang berbentuk keperluan asas seperti makanan, pakaian dan juga tempat berdiri menyukakan lagi kehidupan golongan ini. Namun demikian, pelbagai intervensi berbentuk bantuan sosial dan ekonomi telah disediakan oleh kerajaan bagi membantu mengurangkan bebanan ekonomi bagi golongan miskin. Salah satu intervensi sosial yang diambil oleh kerajaan adalah program perumahan kos rendah yang dibina khusus untuk golongan berpendapatan rendah. Ini menunjukkan strategi menggunakan perumahan sebagai salah satu mekanisme untuk pembastian kemiskinan telah mula dilaksanakan dalam rancangan Malaysia kedua menerusi dasar pembangunan perumahan negara. Objektif utama dasar ini adalah untuk membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah sendiri menerusi penyediaan perumahan yang lebih murah dan mampu dibeli oleh mereka. Jikalau kita lihat projek pembangunan perumahan ini merupakan salah satu mekanisme atau langkah untuk memberikan kehidupan yang sejahtera kepada masyarakat daripada individu atau masyarakat yang tidak memiliki rumah. Kemudian kepada individu atau masyarakat memiliki rumah tetapi dikenakan dengan kos bayaran yang sangat rendah dan mampu dimiliki. Okey, pembangunan hartanah adalah salah satu pelaburan modal yang amat besar. Untuk membuat keputusan melapor dalam sektor ini, kajian kemungkinan akan dijalankan dengan lebih terperinci. Kajian kemungkinan adalah salah satu kajian ke atas cadangan pembangunan atau harta yang telah wujud untuk menentukan potensi bagi mendapatkan keuntungan. Kemudian, kajian kemungkinan ini sangat penting di peringkat awal kerana bagi memenuhi keperluan klien, di mana sebagai klien mereka perlu mengetahui sejauh mana projek perumahan ini mampu memberi keuntungan kepada mereka apabila projek ini siap pada masa yang akan datang. Dalam video ini saya akan membuatkan satu projek perumahan tereh setingkat, di mana projek perumahan tersebut dapat menjadikan projek perumahan mampu miliklah untuk golongan masyarakat yang miskin ataupun golongan status masyarakat yang B40 dan M20. Okey, dalam kajian kemungkinan yang saya akan huraikan dalam video ini, yang pertama ialah kajian kemungkinan tapak dan lokasi. Jikalau kita lihat kajian kemungkinan tapak, yang kemungkinan ini memfokuskan kepada dua, iaitu tapak dan lokasi. Kajian kemungkinan tapak ialah kajian yang dijalankan untuk menentukan tapak ataupun kawasan tapak yang hendak dibangunkan itu berkemungkinan dibangunkan dari segi aspek fizikal. Kajian ini dilakukan dengan mendapatkan maklumat terkini dan analisis yang berkaitan dengan tapak. Kajian kemungkinan tapak ini juga perlu dilaksanakan untuk maksud-maksud berikut seperti mengkaji ciri-ciri fizikal tapak yang mana mempengaruhi jenis pembangunan atau skim pembangunan yang hendak dilaksanakan, dan juga boleh menangani kos pembangunan projek, di mana tapak ni perlu dikenal pasti terlebih dahulu, di mana projek mana yang lebih sesuai, sama ada projek perumahan ataupun projek komersial. Kemudian mengkaji peruntukan undang-undang dan perancangan yang mana akan mempengaruhi cadangan pembangunan yang hendak dilaksanakan, di mana sebelum tapak ni perlu diikuti segala undang-undang yang perancangan dah diletakkan oleh pihak yang ditetapkan oleh pihak atasan. Yang ketiga adalah mengkaji dari segi kemudahan asas dan juga kemudahan awal yang terdapat pada tapak. Ini merupakan salah satu item yang perlu ada di sekitar tapak projek pembangunan, di mana apabila adanya kemudahan asas ini, ia mampu mempengaruhi masyarakat ataupun individu di luar sana membeli rumah yang berdekatan dengan kemudahan asas. Yang keempat iaitu mengkaji pembangunan persekitaran tapak bagi memastikan projek yang hendak dilaksanakan adalah perlu sesuai atau selaras dengan pembangunan yang sedia ada di persekitaran. Okey. Kemudian di tapak perlu adanya kemudahan asas seperti yang saya nyatakan itu, seperti jalan raya, bus stop, sekolah, balai polis, balai bomba dan sebagainya, di mana kemudahan asas ini dapat mewujudkan satu kawasan perumahan yang lebih sistematik. Sekiranya berlakunya hal-hal kecemasan seperti kebakaran, dia mungkin berdekatan dengan balai bomba dan sebagainya lah. Kemudahan asas ini menunjukkan kemudahan asas amat penting kepada
penghuni yang membeli rumah di kawasan perumahan tersebut. Kemudian faktor perundangan. Faktor perundangan ni di mana setiap projek pembangunan yang hendak dilaksanakan perlu mengikut perundangan yang telah diletakkan oleh pihak kerajaan. Kemudian faktor perancangan. Okey, faktor perancangan ni lebih penting di mana perancangan ni perlu dilakukan sebelum projek pembangunan dilaksanakan atau dilaksanakan. Oleh itu, untuk projek pembangunan perumahan terasih setingkat ini perlu melakukan kajian kemungkinan tapak dan lokasi supaya perumahan ini berada di kedudukan yang strategik, di mana mempunyai pelbagai kemudahan yang boleh memberi manfaat kepada penghuni rumah yang akan beli di kawasan perumahan tersebut. Ini menunjukkan tapak dan lokasi ini memainkan peranan penting sebelum projek pembangunan perumahan terasih setingkat dilakukan. Okey, seterusnya ialah kajian kemungkinan ekonomi. Okey, kajian kemungkinan ekonomi menggariskan 4 faktor, 4 perkara utama. Yang pertama, aliran penduduk. Yang kedua, aliran pekerjaan. Yang ketiga, aliran pendapatan. Yang keempat adalah sumber-sumber ekonomi tapak. Okey, aliran penduduk ni kita lihat dari segi peningkatan ataupun pertambahan penduduk di sesuatu kawasan. Ini dikatakan demikian kerana apabila sesuatu kawasan itu dibuka ataupun dibangunkan menjadi super bandar, ianya akan berlakunya kepada imigrasi, di mana penghijrahan penduduk daripada luar bandar ke kawasan bandar semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam masa sama ianya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Okey, kemudian dari segi aliran pekerjaan, jikalau kita lihat di sesuatu kawasan yang sedang pesat membangun, sudah pastinya terdapat banyak peluang pekerjaan yang boleh direbuti oleh masyarakat, sama ada dari luar, sama ada dalam atau luar bandar. Pekerjaan ini merupakan salah satu sumber kepada masyarakat untuk mendapatkan pendapatan harian. Okey, kemudian ialah pendapatan. Pendapatan merupakan gaji yang mereka peroleh daripada pekerjaan. Jikalau pendapatan mereka meningkat, sudah pasti ianya akan membawa kepada kehidupan yang lebih sejahtera. Malah ianya mampu membeli rumah sebagai tempat tinggal. Kemudian adalah sumber-sumber ekonomi tapak, di mana di kawasan tapak pembangunan itu terdapat sumber-sumber ekonomi yang telah lama ada, tetapi apabila projek pembangunan perumahan setingkat dilaksanakan, berkemungkinan sumber-sumber ekonomi di tapak itu akan lebih berkembang dengan lebih pesat, di mana lebih besar lah. Okay. Kemudian peningkatan, seperti yang saya katakan tadi, peningkatan penduduk dan pembentukan isi rumah adalah salah satu faktor menentukan aktiviti pembinaan projek perumahan. Trend kepadatan ataupun trend kepadatan penduduk sangat penting kerana kejayaan projek yang bakal dibangun bergantung kepada permintaan penduduk dari segi penawaran atau permintaan masyarakat untuk membeli rumah dalam situasi masa tertentu. Ini membolehkan pihak pemaju perumahan dapat melaksanakan pembangunan projek perumahan lah. Okey, kemudian analisis terperinci terhadap statistik ataupun jumlah penduduk sangat penting untuk menilai daya maju projek pembangunan perumahan, di mana jikalau di sesuatu kawasan tersebut mempunyai jumlah penduduk yang ramai, ini dapat membuka peluang kepada pihak masyarakat membina perumahan dan menjual rumah tersebut kepada penduduk yang masih tiada rumah ataupun membeli rumah tersebut sebagai tempat tinggal mereka lah. Okey, ciri-ciri yang ada pada setiap penduduk dari segi umur, saiz isi rumah, tahap pendidikan, jumlah pendapatan mempengaruhi potensi kejayaan projek perumahan. Di samping itu, analisis statistik ataupun statistik perniagaan yang di sekitar kawasan itu juga amat penting lah. Okey, jikalau kita lihatlah projek perumahan ini memang betul yang berkeuntungan kepada syarikat maju, tapi beberapa perkara yang saya telah nyatakan tadi perlu menjadi daya ukur untuk mempengaruhi potensi kejayaan projek perumahan agar ianya dapat mendatangkan keuntungan kepada pihak syarikat maju perumahan yang membangunkan projek pembangunan perumahan setingkat. Okey, kemudian ialah kajian kemungkinan pasaran.
Kajian kemungkinan pasaran ini menggariskan 3 perkara utama, iaitu analisis penawaran, analisis permintaan dan analisis harga. Analisis penawaran ini bergantung kepada harga rumah yang dijual kepada pembeli, di mana pembeli itu mampu membelinya sekira mempunyai pendapatan ataupun pendapatan yang lebih tinggi, ataupun pendapatan yang mendorong mereka mampu membeli sebuah rumah. Kemudian analisis permintaan. Analisis permintaan ini disebabkan permintaan daripada individu ingin membeli sebuah unit rumah sebagai tempat tinggal, ataupun permintaan ini bergantung kepada penduduk yang ramai di satu kawasan mendorong kepada permintaan rumah. Ini membolehkan pihak pemaju perumahan dapat menjalankan projek perumahan kepada individu ataupun keluarga yang menginginkan rumah sebagai tempat tinggal. Kemudian analisis harga. Analisis harga ini seringkali menjadi isu utama dalam pembelian rumah, di mana ada sesetengah pihak pemaju syarikat menetapkan harga rumah pada nilai yang tinggi. Kemudian ada pihak syarikat menetapkan nilai harga sesebuah unit rumah pada harga rendah. Namun perkara ini pihak pemaju syarikat perlu mencari ataupun menganalisis supaya projek pembangunan perumahan itu dapat dibeli oleh pembeli dengan harga tertentu. Kemudian kajian pasaran ini boleh dilakukan secara in-house ataupun melantik pakar ekonomi. Analisis pasaran yang lengkap merangkumi faktor-faktor seperti demografi, ekonomi, terjadinya cita rasa dan keadaan-keadaan lain dapat mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan bagi sesuatu jenis hartanah ataupun projek pembangunan perumahan setingkat yang saya katakan dalam video ini. Selain itu, ianya dapat memberi gambaran keseluruhan keadaan pasaran serta menunjukkan trend pasaran bagi jenis hartanah yang hendak dibangunkan ataupun jenis projek perumahan yang hendak dibangunkan. Seperti yang saya bincang ini adalah projek perumahan tereh setingkat. Ini memperlihatkan kajian pasaran juga penting digunakan sebagai panduan kepada pemaju dalam merancang pembangunan untuk mencanangkan modal. Ini kerana institusi keuangan akan memberi pertimbangan untuk membiayai projek pemaju dengan melihat pada kajian yang mementingkan aspek seperti saiz, ciri dan potensi. Okey, kemudian ialah kajian kemungkinan reka bentuk. Kajian kemungkinan reka bentuk ini merangkumi susun atur setiap unit rumah yang hendak dibangunkan, kemudian ciri-ciri reka bentuk yang perlu dipertimbangkan oleh pihak maju syarikat perumahan, kemudian fasa pembangunan, mana fasa pembangunan ini meletakkan pelaksanaan sesuatu projek pembangunan mengikut berfasa. Okey, jikalau kita lihat susun atur segi perumahan ini merupakan salah satu cara untuk dapat memastikan setiap rumah dibina itu sesuai untuk golongan status tertentu seperti P40 dan sebagainya. Okey, peruntukan kepadatan pada tapak perumahan salah satu alat kawalan pembangunan yang digunakan oleh pihak berkuasa tempatan dalam membuat pertimbangan meluluskan permohonan maju untuk menjalankan aktiviti pembangunan pada suatu kawasan. Ini menunjukkan kepadatan pada tapak dikira dalam bilangan orang atau unit rumah. Kawalan kepadatan yang penting bagi maju perumahan kepada unit kediaman merupakan elemen jualan yang akan menentukan pembangunan itu berdaya maju ataupun tidak. Hari ini pemaju harus menentukan susun atur pembangunan rumah yang telah dirancang selain menetapkan jenis dan reka bentuk perumahan yang hendak dibina. Sebagai contoh, jikalau sesebuah keluarga itu mempunyai jumlah isi rumah lebih daripada 5 orang, berkemungkinan jumlah isi rumah ini mampu diambil kira oleh pihak pemaju untuk membuat susun atur rumah ataupun reka bentuk rumah yang bersesuaian bagi keluarga yang mempunyai isi rumah yang seramai 5 orang. Berkemungkinan satu rumah mungkin 3 bilik tidur, satu ruang tamu dan luar dapur dan sebagainya lah. Ini menunjukkan bilangan isi rumah ini menjadi aspek penting untuk aspek penting kepada reka bentuk sesebuah rumah lah. Okey, bagi pembangunan projek besar ini, pihak pemaju juga boleh menentukan fasa-fasa pembangunan bagi projek tersebut. Fasa-fasa ini merupakan
bahagian-bahagian pelaksanaan pembangunan yang perlu dilakukan dengan lebih awal, seperti fasa permulaan, fasa semasa dan fasa terakhir. Dan fasa terakhir ni akan dilakukan penilaian sama ada projek pembangunan perumahan terus ketika ni dapat menjadi tubuh perumahan yang lebih berkualiti ataupun produktiviti. Okey, kita akan lebih macam fasa yang telah sejak dibina akan dijual. Ini membolehkan pemaju membuat pusingan modal untuk membina fasa yang seterusnya. Adapun maknanya apabila fasa perumahan pertama dah settle ataupun fasa perumahan pertama dah siap, pihak pemaju akan boleh melakukan projek perumahan fasa kedua untuk menaikkan pusingan modal lah. Okey, pembangunan berfasa juga dapat membantu pemaju dalam mendapatkan pembeli bagi unit-unit rumah yang dibina. Apabila projek pembangunan dipasarkan, ini bermaksud pelancaran penjualan rumah dapat dilakukan pada masa-masa sesuai untuk menarik pembeli. Ini merupakan strategi pemasaran yang berlainan digunakan oleh pihak syarikat pemaju perumahan. Juga dapat dirancang dan nilai bagi setiap fasa untuk menentukan kejayaan penjualan. Selain itulah, pembangunan berfasa ini dilakukan untuk menguji pasaran dan sambutan pembeli terhadap jenis dan harga rumah yang diminati, di mana pasaran ini menjadi satu untuk pasaran ini sebagai satu iklan untuk membolehkan pembeli berasa yakin terhadap kualiti rumah yang dibina oleh pihak syarikat pemaju perumahan. Okey, tanpa pembangunan fasa, penawaran rumah mungkin berlebihan pada masa yang tidak sesuai. Pada masa yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah mendapatkan pembeli. Oleh itu, keputusan dalam menentukan sama ada projek perumahan yang hendak dipecahkan fasa boleh dibentukkan dalam analisis dan bentuk pembangunan. Ini jelas kajian kemungkinan reka bentuk ini amat pentinglah dalam amat penting apabila ingin melaksanakan projek perumahan terus satu tingkat. Okey, kemudian ialah kajian kemungkinan keuangan. Dalam kajian ini pihak pemaju syarikat perumahan perlu memikirkan anggaran jumlah pos pembangunan yang terlibat dalam projek pembangunan perumahan terus satu tingkat, nilai pembangunan kasar, struktur model aliran tunai dan pengiraan keuntungan projek. Okey, kajian analisis keuangan ini merupakan satu lanjutan daripada analisis pasaran dan ianya dapat menentukan kejayaan bagi sesuatu projek yang hendak dibangunkan. Maklumat seperti analisis tapak, analisis ekonomi, analisis pasaran, analisis reka bentuk pembangunan adalah penting dalam menyediakan analisis keuangan. Kemudian kajian ini juga mesti dilakukan supaya dapat menentukan daya maju ataupun daya maju keuangan bagi sesebuah projek. Objektif utama dalam menyediakan analisis keuangan adalah untuk mengenal pasti keuntungan yang boleh diperoleh ataupun keuntungan yang bakal diperolehi oleh pihak syarikat pemaju apabila menjual unit perumahan yang telah siap dibina. Kajian ini juga akan melibatkan analisis ke atas asing dan perbelanjaan yang dijangkakan bagi sesebuah projek. Pertimbangan adalah perlu ke atas sumber-sumber yang perlu diperoleh bagi pembiayaan projek. Analisis keuangan membenarkan penilaian dari segi keuntungan yang akan diperolehi serta menentukan jenis pembiayaan yang diperlukan bagi projek pembangunan tersebut. Okey, secara kesimpulannya mengenai kajian kemungkinan analisis yang melibatkan kajian kemungkinan tapak dan lokasi, kajian kemungkinan ekonomi, kajian kemungkinan pasaran, kajian kemungkinan reka bentuk dan kajian kemungkinan keuangan merupakan satu kajian yang perlu dilakukan oleh pihak pemaju perumahan sebelum projek pembangunan itu dilaksanakan. Jikalau kita lihat kajian kemungkinan ini merupakan panduan kepada pihak syarikat pemaju perumahan sebelum suatu projek perumahan dilaksanakan sebagai satu langkah untuk mengelakkan berlakunya risiko yang tidak diingini oleh pihak syarikat pemaju. Kemudian kajian kemungkinan analisis juga ini dapat membantu pihak pemaju